dan menyucikan. Antara syaratnya adalah yang mengubah itu adalah sesuatu benda yang suci yang mukhalif. Adapun kalau yang mengubah itu mujawir, maka walaupun berubah, walaupun banyak, ia tidak memudaratkan. Inilah yang ingin disampaikan sekarang. Fala yadurru. Mujawir tadi macam mana? La yadurru mutaghayyirun bi Mujawir la yadur. Faham? Tak ada masalah kalau dia mengubah. Yang mengubah hanya mujawir. Lagi terjemah. Sama dia bagi contoh apa? Dua contoh dia bagi. Pertama ud, yang kedua duh. Pertama kayu, yang kedua minyak. Sama ada kayu itu ada bau wangi ataupun tak ada bau wangi, hukumnya tetap sama. Kemudian ataupun disebabkan tanah yang dicampakkan di dalam air tersebut, mengikut pendapat yang azhar. Mengikut pendapat yang azhar. Kemudian kerana bahawasanya perubahan air tersebut dengan sebab perkara yang disebutkan tersebut adalah kerana keadaannya pada surah yang pertama. Surah yang pertama surah apa? Bimujawirin. Mutaghayyirun bimujawirin. Surah yang pertama adalah berbau. Dan pada surah yang kedua adalah keruh. Surah yang kedua tu tanah. Faham? Tanah. Kemudian keruh adalah keruh yang tidak menghalang menjelakkan nama air ke atas. Okey. Ini khilaf yang pertama kita jumpa dalam minhaj. Istilah pertama yang digunakan yang kita jumpa dalam minhaj iaitu al-azhar. Faham? Al-azhar. Kan yang pertama kan? Maknanya masalah ni khilaf. Apa maksud masalah ni khilaf? Masalah air berubah dengan mujawir, adakah memudaratkan ataupun tidak memudaratkan? Ada dua pendapat. Faham? Pendapat yang muktamadnya yang macam dalam matan, tidak memudaratkan. Sekarang ni dia ada dua masalah ni. Satu masalah berubah dengan mujawir, yang kedua berubah dengan tanah. Sekarang ni dua masalah. Ni dua masalah yang berbeza. Berubah dengan sebab mujawir, berubah dengan sebab tanah. Jadi kita kembali kepada 4 masail yang kita telah sebutkan. Pertama, kita mengetahui bahawasanya dua masalah ini adalah masalah khilaf. Yang kedua, kita mengetahui bahawasanya masalah ini khilaf dia adalah bainal qaulain. Faham? Qaul. Maksudnya ada satu lagi qaul daripada al-Imam Syafi'i, ia memudaratkan. Faham? Ia memudaratkan juga dalam masalah tanah. Dan yang ketiga, kita mengetahui masalah yang disebutkan sebagai al-azhar iaitu tidak memudaratkan, itulah yang rajih. Itulah yang muktamad. Yang keempat, muqabil kepada azhar ini, dalilnya juga kuat. Faham? Dalilnya juga adalah kuat. Di situ cara kita praktikkan balik yang kita dah belajar dalam mukadimah. Bila jumpa sahaja terus 4 perkara, diulang. Lama-kelamaan benda tu dah jadi biasa je. Cuma nak tahu dalil muqabil, kita tengok dalam syarah. Bukan nak tahu dalil dan juga apa dan dalil, tengok dalam syarah. Sekarang ni kita baru dibentangkan dalil azhar. Dalil azhar kerana yang pertama itu dia hanyalah apa? Tarawuh. Dia hanyalah apa? Tarawuh. Lagi yang kedua adalah apa? Kudurah, kekeruhan yang tidak menghalang dipanggil air ke atasnya. Kemudian dan pendapat yang kedua, ini menjadi kelaziman dalam mahali akan sebut begini. Beliau akan nyatakan apakah pendapat muqabil. As-sani itu maksud pendapat muqabil azhar. Faham? Muqabil azhar sebut apa?
Pendapat yang kedua, memudaratkan. Memudaratkan. Kalau berubah dengan sebab kayu, ataupun berubah dengan sebab minyak, ataupun berubah dengan sebab tanah, memudaratkan. Seperti, Apa dalil pendapat kedua? Apa dalil qaul yang kedua? seperti Kias. Bila sebut seperti itu maksudnya dia kias. Ka apa dia kata apa? Ka. Kiasan lah. Ka tu maksudnya kiasan. Kias. Kias dengan apa? seperti air yang berubah dengan sebab najis yang berdekatan pada surah yang pertama. Najis yang berdekatan. Mujawir. Najis yang mujawir. Kan berdekatan. Najis yang mujawir. Lagi? Dan dengan sebab za'faran pada surah yang kedua. Dengan sebab za'faran. Pada surah yang kedua. Dengan sebab za'faran surah yang kedua. Okey. Yang kedua tu tanah. Okey. Apakah dalil muqabil azhar? Kalau kita perhatikan dalilnya pun ada point, ada wajah. Yang pertama, dia samakan ataupun dikiaskan dengan masalah najis mujawir. Najis mujawir. Faham? Najis mujawir ni bukan najis berdekatan. Najis tu contohnya bangkai. Bangkai masuk dalam air. Dan bangkai ini mujawir. Nanti kita akan terang apa maksud mujawir, apa maksud mukhalid. Bangkai itu masuk dalam air. Kemudian air itu bau bangkai. Maka kita akan hukum bahawasanya air itu mutanajis. Jadi bangkai itu dia mujawir, bukan mukhalid. Air itu kita hukum najis. Maksudnya bangkai itu dia tak pecah. Sebab dia punya bau terlalu busuk sehingga air yang duduk dekat dengan dia pun terkesan dengan bau tu. Tapi kalau pecah sampai keluar darah itu dah jadi mukhalid. Faham? Jadi surah ini kita andaikan pada surah mujawir lah. Surah yang mana lam yatahallal minhu syai'un, yang tidak ada bercerai, tidak ada berpisah apa-apa daripadanya, semata-mata masuk bangkai itu. Tapi oleh kerana bau dia busuk, bau tu terlalu baik. Dia kata samalah juga kayu. Kayu ni mujawir. Wah, mujawir ni tentang apa? Mujawir ni nanti dia ada dua takrif dia. Jadi kayu masuk. Jadi kayu ni bau wangi. Oleh kerana bau dia kuat, air itu jadi bau. Bau ikut bau kayu. Faham? Sehingga kalau bau kayu. Kita sama je lah. Bangkai masuk, bau dia yang kuat mengubah bau air. Kayu masuk, bau kayu tu kuat ubah air. Ini dua-dua kan sama. Tarawuh juga, tarawuh. Faham? Tadi sebut tarawuh tadi. Dia dikesani oleh bau. Bukan sebab ada unsur apa? Ada unsur larut. Dia tak ada unsur larut. Tak ada benda yang larut dalam air. Tak ada. Kalau kita ambil serbuk Nescafe, kita masukkan air, dia kan larut. Itu mukhalid. Faham? Kalau saya masukkan pen ni dalam air, pen ni mujawir. Sebab mana ada apa-apa daripada zat pen ni larut. Ini keras, pepejal. Faham? Sebab itu benda yang mujawir ni biasanya dia adalah benda pepejal. Kalau benda cecair, dia larut, dia jadi mukhalid. Faham? Ni. Jadi kayu tu masuk, tapi oleh kerana bau dia kuat, air tu jadi bau kayu. Dia bau ni, benda tak masuk dalam air pun boleh berubah bau. Kita letak sabun sebelah air, tapi bau sabun tu kuat, nanti air tu rasa sabun. Mana ada kita tuang sabun macam tu? Faham? Itu peranan bau. Pengaruh bau dia boleh jadi macam tu. Maka kalau perubahan dengan sebab tarawuh, maksudnya air tu tak berubah. Faham? Dia hanya terkesan dengan sebab bau. Maka awal kata tidak mutlakkan. Yang sani kata kias dengan masalah apa? Masalah najis. Masalah najis mujawir tadi. Okey, itu untuk masalah pertama. Masalah tanah pula,
muqabil berdalilkan seperti mana za'faran. Faham? Za'faran kita masukkan air. Air itu jadi keruh, warna za'faran. Faham? Maka samalah juga tanah masuklah air, dia jadi keruh dengan sebab warna tanah. Kalau za'faran masuklah air, air itu akan jadi air mutaghayyir yang dah tak boleh guna untuk ambil wuduk, bersuci. Jadi samalah tanah, konsep tanah ni sama dengan konsep za'faran. Seperti mana kamu kata za'faran bila masuk dalam air, air itu sudah tidak lagi boleh digunakan, maka tanah pun sama. Faham? Dia panggil apa? Qiyas. Hujahnya apa dia panggil? Qiyas. Wa farraqal awwalu, dan terbeza pada surah yang pertama. bukan terbeza. Faham ni istilah mahali. Wa farraqal awwalu. Jadi sekarang ni qail bagi pendapat yang pertama. Faham? Pendapat pertama apa? Yadur, la yadur, tidak memudaratkan. Maka dia jawab balik hujah muqabil. Faham? Dia jawab balik hujah muqabil. Jadi jawab hujah muqabil. Apakah hujah muqabil tadi? Konsep hujahnya dipanggil apa? Adakah dia hujah pakai Al-Quran? Tak. Hujah pakai hadis? Tak kan? Ijma'? Tak juga. Apa hujah dia? Qiyas. Jadi cara kita nak rad hujah yang orang bawa menggunakan qiyas, kita kena rad qiyas tu. Faham? Qiyas tu rad. Ada pelbagai bentuk untuk rad qiyas, antaranya dipanggil menyatakan faraq. Menyatakan apa? Fariq. Maka hujahnya, konsep hujahnya adalah dipanggil qiyas kamu ni adalah qiyas yang tidak sah. Faham? Kerana apa qiyas ni tak sah? Syarat qiyas ni dia mesti jami'. Apa maksud jami'? Antara maqis dengan maqis alaih ni mesti sama. Kalau ada farid, maksudnya kalau ada ciri yang berbeza, maka qiyas itu tidak sah. Qiyas itu akan dipanggil al-qiyasu ma'al fariq. Faham? Jadi maksud perkataan wa farraqal awwalu, qail ataupun mazhab yang pertama telah mendedahkan perbezaan. Faham? Antara apa? Maqis dan maqis alaih. Apa maksud maqis dan maqis alaih dalam surah yang telah disebutkan? Apakah beza antara masalah kayu dengan masalah najis mujawir? Apa beza masalah kayu dan minyak mujawir dengan masalah najis mujawir? Ada beza. Ada beza. So bila ada beza, maka hukum tak sama. Faham? Kalau kita kiaskan juga, kias tu salah. Dia panggil kias ma'al farid. Ini akan berulang banyak kali. So faham konsep ni. Sebab tu saya terang panjang. Konsep berhujah, khasam bawa kias, kita bantah balik kias itu dengan menyatakan kelemahan kias tadi. Antara bentuk kelemahan yang sering akan diangkat adalah farid. Faham? Kias tak boleh, antara maqis dan maqis alaih ada farid. Maka kita kata kias kamu dengan masalah najis mujawir itu tidak sah. Sebab antara masalah yang kita sedang bincangkan dengan masalah najis itu ada perbezaan. So bila beza tak ada kias. Bila kias juga salah hukum. Jadi apa beza dia? Apa farid dia? Wa farraqal awwalu. Telah menyatakan farid oleh yang pertama, ataupun membezakan oleh yang pertama. Qaul yang pertama. Qaul yang pertama. Dengan sebab beratnya perkara najis tersebut. Bukan dengan sebab, dengan je. Membezakan, menyatakan perbezaan antara dua masalah ini dengan apa? Apakah perbezaan itu dengan apa? Li ghilazi amrin najasah. Jadi kita kata tak sama. Najis ni benda yang memang dalam syarak kita dipanggil nusyaddidu fin najasah. Di konsep dia gitu. Dalam bab najis, hukum dia kita akan gunakan praktikan hukum yang lebih berat berbanding benda yang bukan najis. Faham? Najis ni kita akan praktikkan hukum yang lebih berat. Nanti akan ada nazair dia. Li ghiladhi amrin najasah. Jadi
yang kita sedang bincangkan bukan isu najis. Yang ni isu najis. Faham? Najis memang hukum dia berat. Sebab tu kalau walaupun najis tu mujawir, tetap air tu kita panggil benda najis. Sebab itu najis kan. Yang ni bukan najis. Mana boleh samakan benda yang bukan najis dengan benda najis? Kalau benda yang bukan najis pun hukum dia sama macam najis, maka tidaklah merealisasikan konsep yang menyatakan diberatkan dalam perkara najis. Faham? Li ghilazi amrin najasa. Macam? Dan dengan sucinya tanah. Ulama bagi contoh. Kalau nak bagi kita nak faham li ghilazi amrinya, kita tengok contoh lain. Kalau satu orang dia mandi junub, faham? Dalam mulut ni tak wajib masuk air. Maksudnya tak wajib kumur-kumur. Faham? Dalam hidung tak wajib masuk air. Betul tak? Sebab apa? Sebab dalam mulut ni dikira batin. Kita hanya wajib mandi junub ni menyampaikan air ke anggota zahir. Dalam mulut ni kira batin. Dalam mata wajib tak mandi ke ambil wuduk ke, kena air tu mesti kena biji mata, tak wajib. Faham? Bahkan makruh. Tak wajib. Okey. Kalau satu orang dalam hidung dia ni ada najis, dalam mulut dia ada najis, air basi ke, darah ke, dalam mata dia ada najis, kalau dia nak semayang, dia wajib basuh tak? Dia wajib basuh. Dia wajib basuh. Bukankah dalam mulut ni batin? Kita nak semayang, anggota zahir dia kena suci daripada najis, anggota batin tak perlu. Faham? Dalam perut pun ada najis, kena cuci perut dulu sebelum semayang. Tak boleh, mati lah, bedah dulu. Jadi sebab apa? Sebab bila semayang, yang kena bersih anggota zahir, anggota batin tak wajib. Dalam mulut, tadi cakap batin kan, kenapa wajib? Siapa semayang yang mulut dia mutan najis, semayang dia tak sah, dia kira tanggung najis. Dalam mulut bukan batin, dalam hidung bukan batin, dalam mata bukan batin. Ya batin, tapi bukan dalam bab najis. Faham? Dalam bab najis, dalam mulut dia jadi zahir. Faham? Dalam hidung dikira zahir, dalam mata dikira zahir. Apa maksud dikira zahir? Maksudnya kena basuh. Kenapa ada beza pula? Tadi wudu batin, dalam bab ni pula zahir. Itulah sebab li ghilazi, sama jawapan dia. Li ghilazi amrin najasah. Kerana beratnya urusan najis. Jadi kita bezakan. Maksudnya berat kan. Kalau dalam tadi ni tak payah, hak ni kena. Apa pula beza? Kalau sama, dia jadi tak adalah mentahqiqkan, merealisasikan yang disebut sebagai memberatkan dalam urusan najis. Nanti kita belajar dalam bab akad pula, dalam abda', dalam buda', dalam bab nikah. Macam urusan akad dia lagi berat daripada urusan akad jual beli. Tak sama. Kenapa pula akad nikah ni ada syarat-syarat tambahan yang tak ada dalam jual beli? Sebab dia akad nikah. Sebab tak sama. Faham? Sebab dalam bab akad nikah diketatkan urusan dia berbanding dalam bab jual beli. Konsep dia memang macam tu. So kalau sesuatu benda bertepatan dengan konsep, apa yang nak diherankan? Faham? Dah memang konsep dia macam tu. Kenapa? Ada sebab dia. Nikah melibatkan benda yang besar kan. Kesalahan padanya akan melibatkan merosakkan zuriat apa semua berbanding jual beli. Faham? Kenapa begitu konsep dia? Jadi ini elak tu, li ghilazi amrin najasah, akan kamu jumpa lagi. Jadi ingat tu dia punya sebab dia. Itu yang pertama. Itu yang pertama menyebabkan tak boleh nak kias antara najis yang mujawir dengan duhun mujawir, dengan ud mujawir. Kemudian yang kedua, dengan sucinya tanah. tahuriyah, bukan suci. Sifat, terjemahan dia dengan sifat tahuriyah yang ada pada tanah. Tahuriyah tu maksudnya tanah ni dia adalah satu benda yang boleh menyucikan. Dalam bab apa? Tayammum.
Faham? Ataupun dengan bahasa yang lain, mana boleh kamu samakan za'faran dengan tanah? Tanah ni dia ada satu sifat yang tak ada pada za'faran. Apa dia? Iaitu dia ada satu sifat yang syarak iktiraf, iaitu tanah boleh berfungsi digunakan sebagai alat bersuci, iaitu dalam bab tayammum. Faham? Tahuriyah tu lah tu maksud tahuriyah, bukan tuhuriyah, tahuriyah. Sifat bersuci, menyucikan. Jadi tanah ni dia ada satu elemen yang tak ada pada za'faran. Itu tanah ni salah satu alat bersuci. Faham? Jadi air alat bersuci, tanah alat bersuci, jadi alat bersuci masuk dalam alat bersuci, jadi dia tak memberi kesan. Faham? Walaupun sekeruh mana pun, tanah ni alat bersuci, za'faran bukan alat bersuci. Jadi mana boleh kias za'faran dengan tanah, kias ma'al farid. Itu jawapannya. Okey? Tapi Imam Haramain dalam bab ni beliau tarjihkan qaul yang satu lagi, iaitu kalau masuk tanah, hukumnya apa? Dia akan memudaratkan. Khilaf, masalah juga khilaf. Jadi Imam Nawawi tarjihkan qaul yang inilah. Imam Haramain mentarjihkan qaul yang satu lagi. Qaul yang walaupun tanah ia memudaratkan. Kemudian berbeza dengan za'faran, walaupun za'faran itu mempunyai sifat suci, kerana bahasanya ia tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas. betul lah. Ma'ruf. Lagi? Adapun air yang berubah dengan sebab tanah yang angin bertiup ke arahnya, maka tidak mudarat. Angin bertiup ke arahnya. Kamu terjemah apa? Tahub? Apa ke arahnya pula? Angin menerbangkannya. Angin bertiup ke arah dia, apa masalah tanah tu? Habba bihi, faham? Angin tu terbang bawa dia sehingga bawa masuk air. Faham? Itu maksud tahubbu bihi rihu ilal ma' ataupun fil ma'. Angin tu bawa dia. Faham? Bukan tanah yang turiha. Tadi dia tulis apa? Wa kadza turabun fil apa dalam matan tu tulis apa? Wa kadza turabun turiha. Dia perkataan turiha. Jadi itu dia panggil qaid ihtirazi. Qaid ihtirazi apa? Begitulah juga tanah apa? Tanah yang dibuang. Ini nak terang apa ni? Ini pun ambil perhatian. Kita bagi tambah nanti, berkali kita ambil supaya kamu faham cara perjalanan kitab ni. Ini dipanggil musannif sedang menyatakan mahallul khilaf. Khilaf ni dia ada tempat dia. Yang kata ada khilaf dalam masalah tanah ni. Adakah kalau tanah itu ubah air, tanah itu air itu boleh guna bersuci ke tak boleh? Ada dua kaul. Yang kata ada khilaf ni di mana? Dalam masalah mana? Dalam masalah tanah yang dibuang secara sengaja. Faham? Bawa ada dua kaul. Tapi kalau tanah tu angin yang bawa, bukan ada siapa pergi buang, yang tu tak ada khilaf bahawasanya apa? Bacalah. Wa amma amal mutaghayyiru biturabi tahubbu bihi rihu fala yadurru jazman. Jazman, tu perkataan jazman tu. Jazamtuhu jazman. Faham? Maka tak ada khilaf. Maksudnya qaulun wahidun bila khilaf. Tak ada khilaf. Yang kata khilaf masalah tanah mengubah air ni tanah yang dibuang, itu mahal khilaf dia. Jadi bila setiap khilaf tu kena tahu di mana letak khilaf tu. Bukan semua masalah yang nampak perkataan tu ada khilaf, tak. Sebab tu dalam matan turiha tu qaid ihtirazi untuk menyatakan mahal khilaf. Faham? Tapi kalau tanah itu dibawa oleh angin, lalu masuklah air, lalu mengeruhkan, maka tak ada khilaf air pada ketika itu suci lagi mensucikan. Anda jawab, sebab apa tak ada khilaf?
Bukan jawapan. Okey, tanah pada ketika ini, ketika surah ni, dia kan kita ada 4 syarat mutaghayyir kan? 4 kan? Apa syarat yang mana tidak cukup untuk kita kata ain mutaghayyir dalam surah Tahubbu bihir? Mustaghnan anhu. Faham? Dalam kes ni, tanah tu ataupun air itu kita tak panggil mutaghayyir bukan sebab yang masuk tu tanah, bukan. Tetapi sebab yang masuk ke dalamnya adalah benda yang tak boleh dielakkan. Faham? Tak boleh dielakkan. Tapi kalau dalam surah tanah yang dibuang secara sengaja, sebab apa air ni kita panggil tak mutaghayyir? Sebab dia adalah tanah. Faham? Sebab dia adalah tanah. Dalam surah yang ni sebab dia mustaghnan anhu, nak campur tanah pun tak apa. Ini dipanggil apa? Menyatakan mahallul khilaf. Jadi kita ini yang pertama kita jumpa. So masalahnya sekarang ni kita telah menemui 2 masalah yang ada khilaf padanya, dan jenis khilafnya qaul, yang muktamadnya yang seperti disebut dalam matan, muqabilnya seperti disebut dalam syarah. Apa dalil muqabil, apa dalil matan, apa jawab daripada pihak al-qaulul awal. Faham? Kemudian disebut juga mahallul khilaf. Faham? Bila satu masalah ni, semua perkara ini dibahas secara detail. Okey, secara detail. Okey. Kemudian kita perlu mengetahui dhabit ataupun had bagi mukhalid dan mujawir. Bila kita belajar fiqh, jadi dalam masalah ni dia kata kalau benda tu masuk benda yang mukhalid, maka dia memudaratkan. Kalau masuk benda tu mukhalid tu dia jenis apa? Benda yang masuk tu mujawir, dia tidak memudaratkan, kan? Mukhalid mujawir. Bagaimana mungkin satu orang boleh faham kenyataan ini kalau dia tak tahu, ataupun dalam imajinasi dia, ataupun dalam pemahaman dia tidak ada perkara yang membantu dia faham mujawir tu apa. Faham? Kena tahulah, barulah kita boleh yang ni mujawir, yang ni mukhalid. Contohnya masuk benda ni, contohnya masuk pen, mukhalid ke mujawir? Kenapa? Kerana dia pen. Bukan kerana dia pen lah, kerana pen itu sadiq pada dia ta'rif mujawir. Faham? Kenapa panggil dia mujawir? Sebab ta'rif mujawir begini. Jadi pen sepadan dengan ta'rif, maka dia mujawir. Faham? Masuk serbuk kopi, dia mujawir ke mukhalid? Dia mukhalid. Sebab apa? Serbuk kopi yang masuk ni padan pada dia ta'rif mukhalid. Dia kena tahu ta'rif lah. Faham? Sebab itu ta'rif ni kita belajar dalam mantik. Apa peranan ta'rif? Ta'rif ni dia menyampaikan kepada tasawur. Dengan ta'rif barulah kita boleh tasawur. Faham? Ta'rif dengan ayat-ayat dalam ta'rif, maka dia tasawur. Hujung masalah tasawur ta'rif. Mantik. Betul tak? Rasam. Had rasam. Maka ta'rif, maka kena carilah apakah ta'rif, definisi had dalam nak memperkenalkan yang dipanggil mujawir tu apa, yang dipanggil mukhalid tu apa. Kalau kita tak tahu, maka dia tak sempurna pemahaman. Dia jadi bila apa, macam orang tanya kan, kita masukkan serbuk teh. Serbuk teh ni pepejal, bang.
teh, daun, kita masukkan dalam cawan. Kemudian jadilah warna apa? Warna teh, warna kuning. Macam mana? Ini kira macam mana? Air ni berubah dengan benda mujawir ke mukhalid? Mukhalid. Tapi teh tu kan benda pepejal. Pepejal lah. Serbuk tu kan pepejal kan. Dia tak sama dengan serbuk Nescafe. Serbuk Nescafe dia kan larut. Tapi serbuk teh, kalau kita tapis ada tak dia punya pati, dut peti teh peti tu ada tak? Ada kan? Kalau Nescafe kita tapis ada tak Nescafe? Tak ada, maksudnya larut. Kalau kita tapis serbuk teh ada tak? Ada, tak larut? Macam mana? Jadi tak payah pening. Benda ni senang je. Dia punya haddun fasil, ta'rif. Ta'rif tu apa? Faham? Jadi ulama kata dia dua ta'rif lah. Tengok, dan kamu cari sendiri, nanti bawa bagi tahu. Tengok dalam kitab Bushra, tengok dalam kitab Takrirat tu yang senang lah. Tengok dalam Bushra, antara tu apa ta'rif yang diberikan. Ta'rif, jadi kena ada satu catatan buku. Semua perkara berkaitan dengan dhabit dan ta'rif asingkan. Kalau tidak, pemahaman kita bagi suatu masalah tu tak sempurna. Faham? Jadi benda yang ada benda yang dia dipanggil mukhalid, dia mungkin mujawir ibtidaan, mukhalidun dawaman. Ada benda yang mukhalid wa mujawir ibtidaan wa dawam. Bukan. Dia adalah mujawir ibtidaan wa dawaman. Itu biasalah. Mukhalid ibtidaan wa dawaman. Tapi dia ada juga mukhalid ibtidaan mujawir dawaman. Benar juga. Dia maksudnya apa? Dut peti tu, teh tu, cai peti tu, dia punya serbut teh tu, dia yang nak dipanggil benda tu mukhalid bila benda tu masuk tidak terurai sesuatu daripada benda yang masuk tu. Mujawir ni benda yang masuk tu dia tidak larut dan tidak terurai daripada dia sesuatu. Jadi bila kita masukkan dut peti lagi apa, cai tu, terserbut teh tu, bila kita masuk akan ada terurai. Faham? Akan ada terkeluar daripada serbut teh tu sesuatu, benda tu yang larut. Bukan serbut tu larut. Warna dia sebenarnya satu serbut teh tu ada yang diletak pewarna, apa? Jadi perwarna tu bila kena air, berwarna tu dikeluar daripada serbuk. Ataupun serbuk teh tu dia ada dia punya jus dia punya rasa dia kan. Benda tu keluar daripada serbuk teh. Jadi menyebabkan sebenarnya tu yang disebut tadi tu, masa dia masuk tu memang dia tu adalah benda yang mujawir. Tapi bila dia masuk dawaman, selepas itu dia akan jadi apa? Dia akan jadi mukhalid. Dia nak syarat jadi mujawir ni tidak ada lam yatahallal minhu syai'un. La yatahallal tu maksudnya tidak ada terurai daripada benda tu sesuatu yang larut. Faham? Kalau ada terurai daripada benda yang masuk itu sesuatu yang larut, maka benda itu dipanggil sebagai memudaratkan. Faham? Faham tak? Jadi minyak masuk terapung atas air. Tapi air tu dia bau minyak, sebab minyak tu bau kuat. Minyak ni benda yang tak larut dalam air. Sebab tu minyak tu dipanggil mujawir. Habis yang bau kuat tu dia panggil tarawuh, kesan bau, bukan kesan ada larutan masuk dalam molekul-molekul air, tak ada. Bila minyak masuk, dia tak masuk dalam molekul air. Dia tak masuk dalam
dalam serat-serat air. Tak panggil lah serat kan air. Maksudnya gitulah. Tak ada kan? Tapi kenapa berubah? Faktor tarawuh. So maksudnya air tu dia punya zat dia tak berubah. Faham? Kalau kita masukkan lampu, saya masukkan lampu dalam ni kan, air ni jadi warna lampu merah. Jadi air ni macam mana? Mutaghayyir. Tak kan? Tak. Pencahayaan dia tak ada larut. Angkat dia okey balik. Faham? Jadi bila kita faham apakah sebab air mutaghayyir ni dia tak boleh guna bersuci, apa sebab dia? Sebab dia mutaghayyir lah. Sebab dia berubah. Faham? Sebab apa? Sebab dia berubah. Sebab bila dia berubah, dia sudah tidak dipanggil mak. Faham? Sudah tidak dipanggil mak. Bila sudah dipanggil mak, maka Al-Quran kata mak, dia bukan mak. Maka sebab tu dia tak boleh guna untuk. Jadi dia punya elat dia apa? Berubah kan? Kita ada satu kaedah, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu dia berputar mengikut ilatnya, dari segi ada hukum dan tak ada hukum. Apa elat? Elat menyebabkan air ni tak boleh nak kena, tak boleh bersuci, berubah. Faham? Berubah yang menyebabkan tak boleh guna bersuci. Maksudnya apa? Maksudnya kalau perubahan itu sudah tiada, maka ia kembali boleh digunakan untuk bersuci. Faham? Contohnya kita bancuh cai, kita bancuh teh dalam jug kan. Lama benda tu mendap kan. Dia mendap duduk kat bawah. Yang air putih tu dia ada kat atas. Boleh berlaku kan? Bisa tengok tak? Lama-lama benda yang kita campur tu dia mendap. Dia ada kat bawah, atas tu air tu jadi warna putih. Tak bisa tengok? Astagfirullah. Bisa ni orang lama sikit. Banyak benda tengok. Ada lah. Tak ada pula. Benda tu boleh mendap. Warna tu jadi dia jadi asing. Bawah merah, atas putih. Bawah coklat, atas ni. Boleh kan? Cuba buat eksperimen. Pekah. Buat je eksperimen. Tubuh kat air belakang. Busuk ni. Jadi masa air tu dia merah kat air siram, boleh tak ambil wudu? Tak boleh lah. Sebab dia dah jadi. Tapi masa air tu mendap, merah dekat bawah, putih je kat atas, kita ambil yang putih. Faham? Kita guna ambil wudu, maka boleh. Faham tak? Maka hukumnya apa? Boleh. Kalau rasa pun tak ada, warna pun tak ada, semua dah mendap turun ke bawah. Sebab apa? Sebab itu kembali kepada kaedah kita sebut tadi. Sebab apa air tu boleh guna untuk, tak boleh guna? Sebab berubah. Bila dia tak berubah, dia kembalilah boleh. Apa? Dia kembalilah boleh digunakan. Faham? Bila dia berubah, maka kembalilah dia boleh. Bila dia hilang perubahan, kembalilah dia boleh digunakan. Sebab elah tak boleh guna berubah. Bila hilang perubahan, maka bolehlah digunakan. Faham? Okey. Okey, baca. Wadabtul mujawiri bima yumkinu fasluhu. Ada kat sini. Bima la yumkinu. Wadabtu. Boleh. Wadubita. Tak ada cakap wadabtu. Itu kan saya khabar dia, ada khabar ke? Tak ada kan? Wadubital mujawiru, didabitkan. Cuba tengok apa beza ta'rif dabit qa'idah. Apa beza antara dabit dengan qa'idah? Apa dabit dia? Mujawir ni apa dabit? Didabitkan. Diletakkan dabit bagi mujawir itu apa? Sesuatu yang boleh berpisah. Boleh pisah. Kayu tu kita boleh ceraikan tak daripada air? Boleh lah, tarik lah, cerai. Tapi kalau benda dah larut, Nescafe, macam mana nak ceraikan dia pada ketika itu? Tak boleh kan? Tapis, tak boleh. Dia akan ada juga warna tu.
Maka itu mukhalid. Yang mujawir ma yumkinu apa? Ma la yumkinu, itu mukhalid. Ma la yumkinu fasluhu, maksudnya anil ma, daripada air. Lagi dia tak tulis mujawir punya. Bima yumkinu fasluhu, maksudnya mukhalid la yumkinu fasluhu. Itu salah satu tu dhabit. Jadi ada satu lagi dhabit. Antara dua dhabit tu yang mana yang rajih? Di dalam mahalli, ini mahalli punya dhabit, ma yumkinu fasluhu, tulis. Dan bila kita tanya apa dhabit mujawir, ma yumkinu fasluhu anil ma. Mukhalid ma la yumkinu fasluhu anil ma. Kemudian sebelum kita masuk masalah air musyammas, dalam minhaj tak ada masalah taghayyur taqdiriyah. Jadi kamu dah belajar dalam iqna' kan? Rujuk baliklah iqna'. Dia sebenarnya dalam iqna' lagi banyak masail. Perubahan. Dalam iqna' dibawa satu masalah, dipanggil air itu berubah dengan sebab garam. Faham? Ada beberapa pendapat. Cuma khilaf tu dalam matan minhaj tak bawa, tapi dalam raudah ada. Minhaj ni kan kecil kan, raudah lagi besar. Tapi muktamad dia makruf. Garam, air dalam beldi kita buah garam. Lalu air itu jadi masin. Berubahlah rasa di masin. Warna mungkin tak berubah. Maka adakah air itu boleh digunakan untuk bersuci? Ilyas? Boleh tak? Dalam iqna' belajar dah. Susah dah geleng kepala lah. Boleh tak? Kamu tak masuk kelas ke waktu sabak tu? Iqna' tahun 4 kan? Tahun 6. Tahun 4 lah belajar dah. Milh. Boleh tak? Ni yang berdiri ni, Min Sukiman. Baik, tak tahu. Agak senang ni. Ni Kelantan. Tak ingat? Abdul Qadir bin Zulkifli. Tengok juga Najmi. Tutup lah minhaj. Berapa belajar? Kan? Belajar kitab bawah balik lah. Kan? Berapa belajar kitab besar pula, yang kecil tak ingat. Betul tak? Apa lagi siapa ni? Abbas bin Uthman. Abbas. Akhyar. Abbas. Akhyar. Tak ada. Tak boleh. Tak boleh. Paling kurang berani kan, walaupun tak betul. Betul ke? Di barat.
Ha? Ha? Macam mana? Ha. Mustaghnan. Maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. Siapa yang tahulah sebut. Banyak sangat nak tanya. Siapa yang tahu? Jadi kena. Dia kita belajar fiqh ni untuk muqallid macam kita ni, apatah lagi pelajar, semua benda mesti ada ibarat. Kat kitab mana cakap. Bukan saya rasa, saya melihat, saya berpandangan, saya berijtihad ke, menurut kajian saya ke, tak ada. Ada kitab tak? Ada ibarat. Faham? Apa? Kalau belajar lah, kena. Ke tak ada? Mungkin tak ada kot. Garam tu tak mesti kena beza sama garam bukit atau garam laut. Kalau garam laut dia boleh suci yang garam. Boleh air tu. Dan kalau garam bukit tu tak boleh. Kalau garam bukit tak boleh. Milhun jabali tak boleh. Kalau garam air, maksudnya garam laut, boleh. Sebab Dengan kira asal garam tu sendiri adalah asal garam itu adalah air yang boleh sebab tahu air laut. air laut. Betul lah tu. Beli kena cakap macam tu lah. Faham? Duduk. Semua duduk ke? Tak malu ke? Ibarat tu tak faham. Duduk kan? Kena faham juga. Duduk. Duduk kepada yang berkenaan je lah. Tak berkenaan tak payah duduk. Okey? Jadi milhun sebenarnya benda tu khilaf. Tak perlu kita duduk khilaf. Muktamad dia kalau air campur garam, dengan syarat garam tu tak ada campur dengan benda lain. Kalau garam tu sebenarnya ada unsur lain kan. Dia lainlah hukum dia. Maka ulama bezakan menurut pendapat yang muktamad lah, sebab ada pendapat juga sama, diberi hukum sama. Milhun jabali ke milhun ma'i sama. Maksudnya mudaratkan. Tapi muktamad dia, kita tengok garam tu garam gunung ke garam air, garam laut. Kalau garam gunung, masin dengan sebab garam gunung mudaratkan. Kalau garam laut tak mudaratkan. Elat. Sebab apa? Kerana melih ni, garam ni, dia adalah ma'u bahrin mun'aqid. Faham? Dia sebenarnya garam tu adalah air laut. Dia umpama air dalam baldi, kita tuang air laut dalam dia. Dia jadi masin air tu. Mudarat tak? Air putih, air azb, air sedap, kita tuang air laut pada dia, lalu air tu jadi masin. Maka air tu boleh tak guna bersuci? Boleh. Sebab yang masuk dalam dia tu pun benda yang boleh digunakan untuk bersuci. Yang ni pun boleh guna untuk bersuci. Jadi tak ada apa, air campur air tak ada apa-apa. Faham? Jadi garam ni walaupun bentuk dia pepejal, sebenarnya dia adalah air laut. Jadi so bila dia air laut yang munakid, yang menjadi pepejal, maka hukum dia sama macam air laut masuk dalam air. Maka tidak mudaratkan. Adapun garam gunung tu kan garam gunung atas tanah, dia bukan berasal daripada air. Maka sebab itulah dia apa? Dia memudaratkan. Faham? Okey, duduk. Okey, baca seterusnya. Fauqal apa? Khaufal barasi. Lagi? Yakuna bi kufri halil tajdadi bi ina'il munqaba'in kal hadid. Tabi'in. Ina'il munqaba'in kal hadid. لأن الشمس بحدتها
Ha? tahsilu Hmm. minhu lahumatan ta'adul ma'a fa idza laqatil badanu bisukuna Badana. idza laqatil badana bisukuna biha khifa an taqbida alayhi fatahbisa dama wa yahsudul bawsu ikhlafil musakhini billahi Sakhani. ikhlafil Ai. musakhini billahi Maksud tolaah bari betul-betul. Lagi? fala yaquhu bihabil humati biha dimakruhkan al-musammas Ai musyammas wa yukrahul musyammasu. Ai musyammas. Ringkas dalam matan minhaj dimakruhkan ai musyammas. Makruh yang dimaksudkan di sini makruh tanzihi, bukan makruh tahrimi. Makruh. Kalau makruh tahrimi itu haram. Dimakruhkan menggunakan ai musyammas. Baca. Ini semua yang dibaca tadi semua dah ada lagi kena. Semua poin tu. Apa sebab dia? Baca. itu suatu yang Matahi memalaskan. Masakhanatu syamsu. Apakah syarat-syarat air itu jadi musyammas? Ini yang kedua pula. Tadi kita belajar syarat-syarat dia ni dipanaskan oleh matahari. Lagi yang pertama. Kemudian Pada badan yang kedua, air musyammas tu nak jadi makruh bila dia digunakan pada badan. Faham? Dalam kitab Baijuri dia sebut ada 7 syarat air musyammas tu makruh. Bukan air musyammas je, air musyammas tu makruh menggunakan. Lagi pada badan. Bila dia kata makruh tu pada badan, kalau air musyammas tu dia guna bukan pada badan, tak makruh. Faham? Dia guna bilah baju, sabun kan, tuang air panas, tak makruh. Yang makruh kalau dia guna pada badan. Itu yang sebut 7 syarat tu. Lagi kerana takut kerana takut tu ilat. Kenapa makruh guna air musyammas dekat badan? Itu ilat khaufah, kerana takut penyakit sopak, baras. Kerana takut penyakit sopak. Lagi berlaku pada di negara yang panas. Ini dia kembali pula kepada syarat air musyammas. Air yang dipanaskan oleh matahari yang digunakan pada badan di negeri yang panas, itu syarat juga. Hijaz. Contohnya Hijaz. Terus Seperti bekas yang dibentuk. ini pun syarat juga. Air musyammas itu apa? Di dalam bekas yang ditempa, fi muntabi'in. Maknanya dia bukan dibuat daripada emas, bukan buat daripada perak, tapi dia daripada bekas yang ditempa, pakai besi, pakai aluminium, pakai yang bukan emas dan bukan perak. Itu syarat juga. Dah berapa dah? Lagi? Seperti besi. Semuanya matahari itu dengan kekuatannya Jadi matahari bila dia panas sangat, memisahkan memisahkan zuhumah. sekarang gunanya bau busuk. Bukan busuk, memisahkan dia punya kekotoran besi tu. Dia akan, bila panas sangat, dia akan terpisah. Dan benda tu akan ta'alul ma', akan ada atas air. Faham? Jadi bila kita ambil, masa di tengah panas dalam keadaan ada zuhumatul hadid tu ada, dikhawatiri dia akan tahbisud damah, dia akan taqbid alaih, dia akan pegang, dia akan menyekat peredaran darah, lalu terhasillah sopak. Faham? Ini ma'ruf ni, tak payah nak terang lah. Dia kena Ustaz aja jilid 4 Ustaz Fauzi. Saya beritahu Ustaz Fauzi, jangan tak ingat. Kemudian Maka berbeza pemanasan matahari itu kerana pada badan. Maka apabila matahari kena pada badan dengan kepanasannya, dia takuti bahawa ia akan menahannya, lalu ia akan menahan darah, maka akan terhasil sopak. maka terhasillah sopak. Faham? Okey. Berbeza dengan air yang dipanaskan dengan api.
maka tidak dimakruhkan kerana hilangnya pengetahuan itu dengan api. Lagi. Wal musta'malu fi qadi tahawati. Habis. Itu masalah air musta'mal. Sekarang ni air musyammas. Perbahasan tentang air musyammah ni banyak, sehingga Ibnu Muqri menyampaikan masail yang berkaitan dengan air musyammah ni sampai beribu-ribu masail. Faham? Berkaitan dengan air musyammas. Imam Nawawi, ikhtiar Imam Nawawi, penggunaan air musyammas ini tidak makruh. Ini kita jumpa ataupun kita didedahkan dengan ikhtiar yang kita dah belajar pada mukaddimah. Ini contoh antara ikhtiar Imam Nawawi bahawasanya apa? Air musyammas itu menggunakannya tidak makruh. Faham? Ini ikhtiar Imam Nawawi. Maksudnya beliau telah tarjihkan min haisud dalil, bahawasanya tak ada dalil yang menunjukkan menggunakan air musyammas itu makruh. Dalam matan Zubat kan, waqtira fi musyammasin la yukrahu, tidak diikhtiarkan pada air musyammas itu la yukrahu, hukumnya tidak makruh. Itu ikhtiar Imam Nawawi. Adapun min haitsul madhhab, macam biasalah, makruh menggunakan air musyammas. Jadi dah berapa dah syarat air musyammas itu? Dapatkan lagi baki syarat. Antara syarat makruhnya menggunakan air musyammas, ay yusta'mala fi halatil ikhtiyar. Faham? Air itu digunakan pada waktu kita ada pilihan air lain. Faham tak? Kalau kita tak ada pilihan air lain, nak ambil wudu, ada air musyammas je, maka gunalah. Pada ketika itu dah kira darurat. Kalaulah darurat ni tubihul mahzurat, mengapa darurat la tubihul makruhat? Faham? Menggunakan air musyammas makruh. Tapi kalau darurat apa? Darurat nak ambil wudu, kalau tak guna, tak adalah air musyammas je ada. Maka pada ketika itu tak apalah, guna air musyammas, dia jadilah makruh. Kerana benda darurat ni, benda haram pun boleh jadi halal. Takkanlah benda makruh tak boleh jadi tak makruh. Faham? Mestilah boleh. Sebab tu fi halatil ikhtiyar, pada waktu yang kita ada pilihan air lain, barulah makruh. Kalau tak ada pilihan, ada yang tu je. Faham? Maka barulah tidak makruh. Kemudian syarat lagi air musyammas ni nak jadi makruh, an yusta'mala fi halati sukhunatihi, kita guna dia masa dia tengah panas. Faham? Kalau kita guna dia bukan masa dia tengah panas, mestilah boleh kan? Betul tak? Logik tak? Logik kita logik. Air tu dah sejuk, kita guna, makruh lagi. Sebab apa? Tengok kembali kepada ilat. Tadi kan disebut khaufal baras, dikuatiri kena baras. Macam mana pula boleh kena sopak? Sebab kalau guna masa dia tengah panas, dikhawatiri dengan bersama dengan kotoran besi tu, dia tangkap, takbir, dia tangkap sini, jadi menyebabkan ada berlaku masalah pada darah sehingga jadi sopak. Faham? Jadi elat dia apa? Panaslah yang boleh tangkap tu. Kalau panas tu tak ada, tangkap tu tak berlaku. Faham? Sekat tu tak berlaku. Dia kembali kepada tadi juga, elat dia ketika panas dia boleh tangkap kita punya kulit, dan dia boleh sekat darah sehingga menghasilkan copak. Faham? Itu elat dia kan? So kalau elat tak ada, maka tak adalah hukum apa? Hukum apa yang tak ada? Hukum makruh tak ada. Maka kembalilah macam biasa, boleh digunakan. Guna pada baju sama juga, tak ada elat. Walaupun air tu tengah panas, kita guna pada baju, ada tak isu? Ada tak elat? Elat dia khaufal baras, takut baju tu kena sopak. Tak ada kan? Tak ada. Maka tak makruh. Guna siram pokok, tak makruh. Kalau pokok tu mati hidup. Jadi itu dia panggil
bila belajar fiqh tengok dia punya elat dia. Makruh bila ada pilihan, tak ada pilihan maka tak makruh. Faham tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab yang lain, Irsyad kalau tak silap, Irsyad, Ibnu Muqri dia panggil air ni air mutasyammis. Bukan air musyammas. Air mutasyammis. Tahu mutasyammis? Kenapa dia bagi nama air mutasyammis? Memberi isyarat untuk air itu jadi hukum makruh menggunakannya. Dia tidak disyaratkan tashmis, memadai tasyammus. Apa beza tu? Tashmis, syammasa yusyammisu tashmisan, fahuwa musyammis, musyammas, wa dhaka musyammas. Faham? Tashammasa yatashammasu tashammusan, fahuwa mutasyammisun. Faham? Jadi beza dia, syammasa yusyammisu ni dia ada unsur apa? Ta'addi. Maksudnya fi'lu fa'il. Kalau mutasyammis dia mutawa'ah. Faham? Maksudnya untuk makruhnya air itu dengan sebab panas matahari tak perlu ada orang buat. Dia yang sengaja letak air itu kat tengah terik matahari sampai jadi panas. Kalau tak ada air, tong tu memang ada kat tengah tu, pernah hujan turun, bertakunglah dia. Tak ada siapa pergi takung air tu. Kemudian matahari bila sampai musim panas, maka panas. Tetap air itu makruh. Nak bagi tahunya, untuk air itu dia jadi musyammas, tidak perlu fi'lu fa'il. Faham? Tak perlu ada orang buat. Dia jadi sendiri pun tetap makruh juga. Jadi bila gunakan perkataan mutasyammis, dia jadi dakik lah. Dia lagi dakik lagi bagi isyarat bahawasanya fi'lu fa'il tak ada apa-apa kesan. Dalam masalah ni, perbuatan orang tak ada apa-apa kesan. Orang buat ke, dia jadi sendiri ke, tetap hukum dia sama saja. Tetap hukum dia sama, iaitu makruh. Sebab elat dia bukan perbuatan tu, elat dia pada azat air tu. Apa kita tengok perbuatan pula? Faham? Apa kita nak melihat pada perbuatan. Okey. Ini air musyammas ni di bawah kisim air yang makruh. Dia panggil apa? Tahir, mutahhir, makruhun. Dia tahir, mutahhir tapi makruh. Maka tugas kamu cari senarai air-air makruh yang lain. Faham? Apakah air-air yang menggunakannya itu makruh selain daripada air musyammas? Cari senarai dia. Kamu dah belajar apa ikna apa disebut. Senaraikan. Tetapi ulama tak masukkan itu dalam kisim makruh. Sebab kisim makruh yang kita sedang bincangkan zat air itu. Yang ni semua ardi kan. Jadi tak perlu nak masukkan. Tapi adalah benda yang makruh juga menggunakannya. Faham? Carilah. Sebab itu dia sebenarnya bila kita belajar minhaj ni, sebelum masuk kelas kamu mutalaah ikna balik, ulang. Kita mutalaah ikna ni dia sama macam kamu mutalaah murni. Murni ni syarah minhaj kan. Jadi ada juga murni kena ada dalam kelas ni. Tak nampak pun. Ada murni muhtaj. Ada. Kena ada. Baijuri kena ada. Dan lain-lain. Kemudian akhir sekali, satu kaedah juga dalam hukum, kenapa menggunakan air musyammas ni makruh? Bukankah dia boleh memudaratkan tubuh? Dan agama melarang memudaratkan diri sendiri berdasarkan firman Allah, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Haram satu orang minum racun. Haram tak? Haram. Sebab memudaratkan diri sendiri. Satu orang dia pergi potong, dicederakan badan dia. Haram. Sebab memudaratkan diri. Jadi kalaulah tadi diberitahu air musyammas ini dia boleh memudaratkan diri, kenapa tak hukumnya tidak
kita kata haram guna air musyammas, tapi kenapa makruh? Jadi ia kembali kepada kaedah, dia ada yang dipanggil benda tu benda wahmi, zanni, yaqini. Satu benda yang mana kalau yakin ataupun hampir yakin dia boleh memudaratkan, maka haram. Faham? Contohnya minum racun. Racun tu maksudnya secara yakin benda tu boleh memudaratkan, maka haram minum racun. Tapi air musyammas boleh menjadikan baras ni khauf, kemungkinan boleh. Bukan semestinya kalau kita kena terus kena, tak semestinya. Ada keadaan kena, ada keadaan tak kena. Faham? So bila benda yang sifat dia macam tu, maka kita tak boleh kata hukum dia haram, sebab dia membawa kepada mafsadah tu bukan sampai tahap mesti. Maka hukum dia bawah sikit daripada haram. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Faham tak? Itu kaedah tu nak menentukan benda tu haram ke makruh. Jadi kita tengok dia yuaddi ila, dia wasilah kepada haram ni yakini ke, kepada mudarat ni yakin ke, ataupun zon ke, atau apa tali kalau syak je waham ke. Dia akan memberi kesan kepada menetapkan hukum pada benda tersebut. Sebab tu contohnya haram tak makan gula. Gula ni nanti lama-lama jadi diabetes, potong kaki, kegagalan buah pinggang dan seumpamanya. Kita tak boleh hukum haram, sebab dia bukan makan sekali tu jadi kan, maka tak haram. Tapi makruh pun tak juga kan. Tapi kalau orang tu dah memang dia ni ada penyakit, satu penyakit lah, yang kalau dia makan satu jenis makanan, dia boleh terus go out, maka pada ketika itu jadi haram. Boleh terus lumpuh, maka pada ketika itu dia makan benda tu jadi haram. Boleh jadi mati, maka dia sama macam bunuh diri. Faham tak? Walaupun benda tu asalnya benda tu benda halal, tapi untuk diri dia dah jadi hukum lain berbanding orang lain. Faham? Wallahu a'lam. Jadi di situ juga kita boleh istinbat daripada masalah al-musyammas ni untuk masalah berkaitan dengan at'imah, makanan dan penggunaan pada tubuh. Sebab itu dia punya ilah dia khaufal baras, bukan li tahaqquqil baras. Tak, dia tak kata tahaqquq khauf, dia khawatiri. Dia khawatiri maksudnya tak yakin lah.